Soalan yang seterusnya, Doktor. Datuk Seri Ayub Khan terkenal antara yang menyelesaikan dan berdepan dengan masalah teroris di kalangan masyarakat Islam. Dah lama sangat dah. Betul. Baru-baru ni beliau dipertikaikan. Doktor dah lama, maksudnya apa ulasan penjelasan sebenarnya, Doktor? Datuk Seri Ayub Khan antara bagi saya polis yang saya respect. Bukan sahaja beliau kita panggil sebagai orang yang sangat berjaya. Malaysia negara paling berjaya dalam pemulihan golongan radikal. Zaman beliau pemulihan 97%, maknanya golongan yang dipulihkan di dalam ISA yang kembali kepada gerakan radikal ni sangat sedikit berbanding dengan negara-negara lain yang gagal. Jadi saya boleh puji sangat Datuk Seri Ayub Khan ni. Pertama, beliau walaupun beliau sebenarnya bidang penguatkuasaan. Sebenar-benarnya beliau tak perlu nak buat proses pemulihan ini. Tapi beliau mengambil inisiatif yang lebih. Maksudnya bila ditahan, bukan ditahan dan dibiarkan begitu saja. Tapi beliau ambil inisiatif untuk memulihkan golongan-golongan ini. Jadi beliau tu yang kata, beliau panggil Dr. Usman Al-Muhammadi dan sebagainya. Tenaga pakar yang dapat feedback yang baik daripada tahanan. Dan kerana apa? Beliau sangat faham ideologi yang ada pada golongan ini. Saya boleh, sebab dulu, mula-mula dulu, tidak ada sebarang modul pemulihan golongan radikal. Tak ada. Saya kan lepas dah lama terlibat dalam... Belum di draft waktu tu? Belum draft. Mana ada draft. Saya datang ke Bukit Aman pada waktu tu untuk pemulihan tu sebagai, kita anggap datang pergi ceramah. Ya, macam sekali-sekala macam tu je. Ceramah lah. Kemudian barulah apabila pemulihan ini dilakukan oleh di peringkat barat antarabangsa pun, mereka dah mula timbul satu istilah baru yang dipanggil sebagai deradikalisasi. So deradikalisasi ini adalah satu disiplin ilmu yang baru. Dan saya apabila dah terlibat dalam ni agak lama, maka saya cadangkan pada sahabat saya di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan di USIM yang mengajar bidang bahagian usuluddin ni, saya cadangkan supaya mereka tubuhkan satu subjek akidah, namanya pemulihan akidah. Alhamdulillah. Bagus. Subjek ni telah ditubuhkan dah 2 tahun je. Dah ada. 2 tahun dah ditubuhkan. Dan alhamdulillah saya pernah jemput untuk bagi talk juga untuk subjek tersebut. Jadi Datuk Ayub sebagai satu orang yang sangat berpengalaman, bukan pada zaman GI ni, sejak zaman Mujahidin Taliban di Afghanistan. Lebih 20 tahun tu. Betul. Maknanya kalau nak cerita kepakaran dan latar belakang Datuk Ayub ni, daripada tu zaman awal-awal tu. Sekali pandang dia dah betul. Sekali kata bahasa kita sekali pandang dah tahu dah latar belakang ideologi dan sebagainya. Saya tak bolehlah cerita detail. Yalah, kerana ada isu-isu yang perlu disimpan kan. Maksudnya isu-isu yang tapi saya sangat pelik dan ajaib, lagi hairan orang yang mempertikaikan kredibiliti Datuk Ayub. Sebab pertama, beliau diiktiraf di antarabangsa, di peringkat antarabangsa, bahkan dengan jasa beliau pernah dipanggil di Rabdan Academy UAE, sebuah college ketenteraan Emirates. Dia dipanggil sebagai distinguished speakers, dan alhamdulillah kemudian saya pula dijemput. Alhamdulillah. Kepakaran Malaysia diakui sebab ada satu negara tanpa saya sebut, mereka pernah tangkap ramai-ramai golongan ekstremisme agama ni. Agama yang kembali kepada ekstremis tu 60%. Maksud tak boleh lah. Tak boleh. Yang paling berjaya sekali sebenarnya Malaysia. Jadi itu sahaja sudah cukuplah nak kata membuktikan bahawa Datuk Ayub Khan memang pakar dalam perkara ini. Dan akhir-akhir ni barulah modul-modul tu di-develop. Dekat penjara ada. Kemudian kami sebagai pengkaji-pengkaji pun sedang membina modul tersebut dan sebagainya. Disiplin tu dah makin tersusun. Alhamdulillah. Tapi maknanya Datuk Ayub ni datang daripada zaman orang kata early, sangat awal dan sangat mentah. Sehinggalah disiplin itu menjadi satu disiplin yang tersusun pada hari ini. Dan
Datuk Ayub melibatkan ramai para asatizah, ramai para pensyarah, ramai para apa kita panggil penyelidik, Profesional agamawan, dan apa yang Datuk Ayub dapati ini sama dengan hasil penyelidikan di seluruh dunia. Tengoklah kajian di Singapura ke, di UK ke, di Jerman ke, hatta di Al-Azhar. Al-Azhar pernah buat satu seminar tahun 2010. Al-Wahabiyatu khatarun alal Islam wal alam. Wahabiyah tu bahaya, satu bahaya ke atas alam dan Islam dan alam. Ancaman ke atas Islam dan dunia. Ya, ini sebelum berlakunya apa kita panggil pemberontakan di Syria. Al-Azhar dah buat. Al-Azhar dah nampak dah. Bahkan sebenar-benarnya Amerika dah nampak lebih awal lagi. Walaupun mereka juga terlibat dalam penyebaran fahaman ini. Sebab itulah kita tengok mereka cuba push apa kita panggil negara-negara tertentu ataupun golongan ini supaya bergerak ke arah dia panggil liberalism. Macam kita di Malaysia, kita kata golongan ekstremis ni ubatnya adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, 4 mazhab kita, mazhab utama mazhab Syafi'i dan As-Sufiyah. Kita bagi input ini kepada golongan radikal, mereka pulih. Ubat dia. Golongan barat punya mereka mengenal pasti penyakit yang sama, Wahabism. Cara dia nak basuh, dia liberalkan. Cara nak basuh dia liberalkan. Jadi sebab tu tak boleh. Jadi sebab itulah kita melihat golongan radikal ni bukan sahaja orang yang ditekan dari kononnya kita kata tertekan dari sudut politik ke ekonomi ke, tak. Pertama sekali mereka adalah ahli bid'ah. Mereka ialah ahli bid'ah. Golongan yang radikal ataupun golongan ekstremis ni golongan ahli bid'ah. Jadi kita perlu pertama sekali memulihkan daripada bid'ah kepada ahli sunnah wal jamaah tu. Itu yang paling utama. Faham. Sangat menarik Doktor. Padat. Dan yang terakhir lah. Apa saranan Doktor untuk masyarakat dalam menangani fahaman ekstremis ni Doktor? Ya, betul. Saranan saya lah paling penting sekali. Pertama sekali lah berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang merupakan pegangan majoriti ulama seluruh dunia, ulama seluruh dunia, dan di Malaysia bahkan. Dan di Malaysia yang alhamdulillah telah difatwakan dan sebahagiannya telah dimasukkan dalam ada yang masuk dalam enactment, ada yang masuk dalam panduan pentadbiran agama dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi pegang itu. Dan yang kedua, banyakkan sangka baik dengan para ulama. Ulama-ulama Islam ni banyakkan sangka baik. Ini mereka ni terlalu cepat, tak ada dalil. Senang je nak mengatakan ulama Islam ni tersilap, tak ada dalil, pandangan lemah. Dan saya boleh katakan ciri-ciri golongan yang sesat, yang sama ada liberal ataupun ekstremis, mereka meninggalkan ulama muktabar. Ciri yang itu sama. Yang sangat pelik Doktor. Ulama muktabar ditinggalkan. Ulama siapa yang tinggalkan ulama muktabar dia akan sesat. Dia akan sesat. Insya-Allah akan sesat. Dan yang ketiga, kita kata ambillah ilmu dengan sistem pengajian secara bertalaki. Ada guru, ada kitab yang muktabar. Jangan kitab-kitab yang ekstremis ni. Kitab-kitab yang muktabar. Baik. Jadi kita dah tahu kita ada mazhab-mazhab muktabar, madrasah-madrasah muktabar, ulama muktabar, kitab muktabar. Kita nak mengaji agama bukan dengan apa kita panggil selingan-selingan TikTok ke ataupun video-video cut ke. Tak, kita ambil dengan dibina daripada satu persatu dan ambil dengan adab dan rasa tawaduk. Sebab golongan-golongan ni rasa kagum diri, bangga diri. Kita ahli sunnah wal jamaah penuh dengan tawaduk, penuh dengan adab. Betul. Dan penuh sangka baik terhadap para ulama kita. Kalau kita jangan kata mereka tak ada dalil, kita kata kita yang tak tahu dalil. Kemudian berpeganglah dengan ahli sunnah wal jamaah, kita kata yang ketiga tu Asy'ariyah, Maturidiyah pada akidahnya, Sufiyah pada tasawufnya, Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan bermadhab, dan kita Syafi'iyah dan meraihkan mazhab-mazhab yang lain. InsyaAllah pegang ni selesai. Selamat daripada menghukum orang lain dengan sesat, salah, syirik dan sebagainya. Jadi bila jauh daripada cepat menghukum, cepat membid'ahkan, cepat mengkafirkan, maka insya-Allah jauh daripada ekstremisme. Terima kasih Dr. Abdullah Jalil sudi bersama kami di podcast UA. Kita doakan pertemuan ini insya-Allah
dapat disebar luas kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya. Dan sekian daripada kami podcast Ustaz Wadi Anwar.